Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi pada minggu ini kita dalam rancangan taubat, iaitu bertaubatlah sebelum terlambat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jemput kita ataupun panggil kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita suci daripada dosa dan noda yang telah kita lakukan sepanjang kehidupan kita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada para penonton sekalian yang ada di Malaysia, yang ada di luar sana, negara-negara yang lainnya yang sedang menonton secara live dalam rancangan taubat kita pada hari ini. Sebelum itu, apa kata kita tengok dulu respon suara saya macam mana, clear ke, gambar ke dan sebagainya. Minta Mastura Arifin, wassalamualaikum. Hayatiyan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Zam Hairul Nizam, waalaikumsalam warahmatullahi dan tim. Okey. So apa respon suara saya, kru macam mana? Okey ke? Okey, alhamdulillah. Robang Gaton Sauji, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah. Kita mulakan dulu bicara kita ataupun pertemuan secara alam maya kita ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman kepada kita insya-Allah. Para penonton yang saya muliakan, para cendekiawan yang berada di luar sana, para kiai, para pensyarah, para pemimpin masyarakat, pak ibu-ibu, ayah-ayah, adik kakak yang saya muliakan. Malam ini topik perbincangan kita adalah berkaitan tentang ayat kursi. Apa kru? Lupa saya. Ayat kursi halau momok. Ayat kursi halau momok. Sebelum itu, ayuh bersama saya kita renungi dulu apakah itu ayat kursi dan ikuti bacaan sama-sama dengan saya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahul azim. Itulah ayat kursi yang ada dalam surah yang kedua, iaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Alhamdulillah, ayat kursi ini kita selalu baca, betul? Baik dalam semayang pun imam selalu baca, lepas semayang dalam wirid pun imam selalu baca. Apatah lagi saat-saat orang kena kerasukan, okey, kita baca ayat kursi, kita buka ayat kursi. Apa kelebihan ayat kursi ni? Sebelum kita nak cerita tentang kelebihan ayat kursi, kenapakah tajuk kita ini berkaitan tentang ayat kursi halau momok dan sebagainya, ayuh kita ketahui dulu sejarah turunnya ayat kursi. Yang pertama, sebelum kita nak beramal dengan sesuatu ayat, sebelum kita nak berpegang kepada suatu ayat,
moleklah kalau kita ada sedikit pengetahuan, supaya pengetahuan berkaitan tentang ayat kursi itu akan menjadi kita bertambah yakin untuk kita melakukannya, supaya amalan kita itu sentiasa bersandarkan kepada hadis-hadis baginda Nabi SAW. Pada masa yang sama juga ia berikutan daripada rantaian para alim ulama yang telah mereka amalkan berkaitan tentang ayat kursi. Satu hari baginda Nabi SAW dalam penurunan ayat kursi ini, dia satu ayat, tetapi kehebatan ayat kursi ini, apa kata baginda Nabi SAW? Sayyidatul ayat. Sayyidatul ayat ini maksudnya ayat kursi ini adalah semulia-mulia ayat di dalam Al-Quran. Kita dalam ayat Al-Quran kan, kita ada 114 surah. Dalam beribu-ribu ayat suci Al-Quran, ayat kursi ini kata baginda Nabi SAW, ia adalah semulia-mulia ayat. Apa pula kata surah Al-Baqarah? Surah Al-Baqarah adalah puncak ayat di dalam Al-Quran, manakala ayat kursi yang ada di dalamnya itu adalah semulia-mulia ayat. Kenapa? Kerana ketika mana penurunan ayat suci Al-Quranul Karim ini, ratusan ribu malaikat bersama-sama menurunkan ayat ini untuk diberikan kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, akhirnya diwahyukan kepada baginda Nabi SAW. Oleh itu, yang pertama, kita sudah ada spiritual, kita sudah ada keyakinan bahawa ayat kursi adalah ayat yang seringkali kita amalkan dalam keadaan apa jua sekalipun. Dalam bacaan ayat suci Al-Quranul Karim, kita ayat kursi itu tadi, kita ada 4 poin penting yang akan saya kupaskan pada malam ini berkaitan tentang kelebihan ayat suci Al-Quranul Karim ataupun ayat kursi ini. Pertama, siapa yang membaca ayat kursi? Okey, tulis. Siapa yang ada buku, yang ada nota, yang boleh buka phone, note kan. Sesiapa yang membaca ayat kursi di dalam rumahnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala dengan memberi keizinan ayat kursi tersebut boleh menolak segala bencana, bahaya, hantu, syaitan dan sebagainya. Nanti akan ada orang tanya ni, Ustaz, hantu tu wujud ke tak? Maka nanti saya akan cerita tentang momok. Apakah itu momok itu tadi? Okey. So, langkah yang pertama adalah biasakan diri kita dalam rumah kita untuk sentiasa membaca ayat kursi. Orang kata dalam perawat Islam, rawatan Islam, mereka katakan ia adalah sebagai daripada pendinding. Nak pagar rumah kan. So, pagar rumah baca ayatul kursi. Adakah kita perlu keliling dan sebagainya? Okey, kalau rumah flat tu macam mana pula kan? Kalau rumah teres tu takkan kita nak keliling bahagian dan sebagainya. Okey, maka pagar rumah kita ini sekadar kita duduk dalam rumah and then kita bacakan ayat kursi. Okey, pusing keliling dan sebagainya. Wallahu alam. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita perlu baca ataupun amal ayat kursi ini? Kerana dia terpelihara daripada segala macam bahaya dan musibah. Sebab itu, ulama-ulama dahulu tinggalkan kepada kita, nak keluar rumah, bacakan ayatul kursi. Apa itu ayat kursi? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nak keluar rumah, nak pergi bekerja, nak pergi kayuh basikal kan. Sekarang ni zaman naik basikal pagi-pagi, weekend, tak kisahlah sebab work from home, tak ada aktiviti, nak kayuh basikal dan sebagainya. Angkat basikal, mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, bacalah ayat kursi dan lengkapkan dengan bismillahirrahmanirrahim. Sepanjang aku kayuh ini, aku bertawakal kepada Allah. Dengan kita amalkan itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan jaga keselamatan kita sepanjang kita kayuh dan sebagainya. Nak pergi kerja, amalkan juga ayat kursi. Sepanjang, kalau boleh sepanjang kita berjalan tu, baca je ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis. Okey, dapat 2 kan? Okey, kalau ada siapa sempat tulis, type kan dekat ruangan komen kita itu. Yang pertama, baca dalam rumah dapat jauhkan daripada mara bahaya dalam rumah. Yang kedua, kalau kita baca untuk diri kita sendiri, Allah SWT akan jaga keselamatan kita. Yang ketiga,
ayat kursi ini adalah penghulu segala ayat yang ada di dalam Al-Quran. Sebab itu pada malam ini saya bawakan secara langsung pada malam ini supaya kita ada kekuatan. Al-Haqqul Yakin itu kita ada kekuatan untuk kita beramal dengan ayat kursi itu. Para penonton yang saya muliakan, satu hari yang telah diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang panjang lebar. Hadis ini masyhurun wa ma'rufun, terkenal dan telah diketahui oleh semua kita para penonton. Satu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tugaskan Sayyidina Abi Hurairah untuk menjaga harta Baitul Mal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ada seorang kanak-kanak kecil datang ke gudang yang telah dijaga oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apabila satu malam itu budak kecil ini datang ambil barang, dalam gudang yang telah dijaga oleh Abu Hurairah, di mana dalam riwayat Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala menyatakan bahawa gudang itu tidak ada cacar merba, maksudnya barang pun tidak berselerak dan sebagainya, tetapi Abu Hurairah kata ada satu barang aku hilang. Apabila Abu Hurairah sedang kelibat seorang kanak-kanak kecil, dalam syarah hadis kata kelibat seorang kanak-kanak kecil, apabila kelibat itu maka datanglah Abu Hurairah. Ada riwayat kata cekak budak kecil itu dan sebagainya, tak apa. Datang, poinnya adalah datang Abu Hurairah dan jumpa dengan budak kecil itu. Apabila ditanya, kenapa kamu mencuri wahai budak kecil, lewat malam kau datang ke gudang ni? Maka apa kata budak kecil itu? Wahai Abu Hurairah radhiyallahu, ya Abu Hurairah radhiyallahu, aku tak ada makanan. Aku memerlukan makanan ini. Aku perlukan untuk kelangsungan kehidupan aku. Maka aku ambil. Abu Hurairah rasa dia, aduh, kesian pula dan sebagainya. Maka lepaslah Abu Hurairah akan budak kecil ini. Maka jumpa dengan baginda Nabi SAW. Ya Rasulullah, semalam ada seorang budak kecil datang, dia ambil barang kita. Apa kata baginda Nabi? Dia datang lagi, maka tangkap dia dan jumpa dengan aku, kata baginda Nabi SAW. Esok tu pula datang lagi budak kecil itu tadi. Apabila budak kecil itu datang, benda yang sama juga, iaitu apa? Datang ambil barang, kemudian terserempak dengan Abu Hurairah radhiyallahu. Abu Hurairah jumpa dia, kata budak itu tadi, maafkan aku tak ada keperluan makanan. Ada riwayat yang lain mengatakan, aku tak ada ibu, tak ada ayah, aku perlu hidup dan sebagainya. Kesian Abu Hurairah, maka lepaskan lagi. Esok tu pula jumpa dengan baginda Nabi, ya Rasulullah, sama juga kes macam semalam ya Rasulullah, iaitu budak itu apa? Budak itu pun pergi dan aku lepaskan sebab aku kesian. Tengok alasan yang diberikan tu. Maka kali ketiga budak itu datang lagi. Nak jadikan cerita kita yang panjang ini, budak itu datang sekali lagi. Apa kata budak itu kepada Abu Hurairah? Ya Abu Hurairah, jangan kau bawakan aku untuk berjumpa dengan baginda Nabi SAW. Jangan kau bawakan. Kalau gitu boleh tak aku ajarkan kamu satu ayat yang mana kalau kamu baca ayat ini, aku janji aku takkan datang lagi. Aku janji aku takkan masuk lagi. Dan ayat ini menjauhkan syaitan daripada diri kamu. Maka Abu Hurairah tanya budak kecil tadi, wahai budak kecil, apakah ayat itu? Apa kata budak kecil itu? Ayatul Kursi. Adakah budak kecil itu baca ayat kursi? Tak. Maka lepas budak kecil itu kata ayat kursi, maka Abu Hurairah pun lepas budak ni. Dah kali ketiga dah lepas. Esok tu datanglah kepada baginda Nabi SAW. Ceritalah apa yang telah berlaku pada malam yang ketiga itu. Apa kata baginda Nabi SAW? Kazabat wahia muawidatul kazib. Budak kecil itu sentiasa sifat dia pembohong, sentiasa sifat dia penipu. Ingat tak hari pertama dia janji tak nak datang dah kan? Hari kedua dia datang lagi. Hari kedua dia janji lagi tak nak datang lagi. Dia datang juga. Sampailah hari ketiga dia datang juga dan dia ajarkan Abu Hurairah satu ayat. Dia maklumkan kepada Abu Hurairah, kata ayat kursi kamu baca, maka syaitan akan jauh daripada kamu. Maka jumpa dengan Nabi, Nabi kata kazaban. Dia tu memang pembohong. Dia tu memang pendusta.
Dia tu memang kaki penipu. Janjilah dengan nama Tuhan sekalipun, tetap dia akan datang juga. Itulah ciri-ciri sifat syaitan laknatullah. Tetapi ayat itu tadi betul ataupun tidak? Ayat itu apa kata baginda Nabi SAW? Sadaqat wahya kazub. Ayat kursi tadi, apa yang dia katakan kamu pada ayat kursi tadi, itu betul. Sadaqat, benar. Tetapi yang perangai tipu dia tu, tetap dia adalah seorang penipu. Ceritanya, dalam situasi kita hari ini, kita kena tanya diri kita ni. Adakah aku ni, apa yang disampaikan oleh saya tadi, betul-betul aku ikut ataupun aku ni kaki penipu? Tanyalah diri kita, anda ada jawapannya. Para penonton yang saya muliakan, kita akan sambung sebentar saja lagi. Saya berehat seketika. Jangan lupa kita ada di situ 20 hadis khurafat tahyul yang membicarakan tentang wujudkah hantu ni, wujudkah tahyul ni, wujudkah momok ni. Mudah-mudahan buku itu ditulis dalam keadaan yang realiti, apa yang berlaku dalam kehidupan kita seharian. Kita berhenti seketika, kita jumpa lagi sebentar saja lagi. Sekian, Assalamualaikum. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana tuan-tuan, para penonton masih lagi setia dalam rancangan Taubat. Mudah-mudahan kupasan saya pada malam ini clear, ringkas dan padat untuk kita jadikan dia sebagai satu amalan. Mudah-mudahan amalan ini diterima oleh Allah SWT. Kita sambung bicara kita tadi. Awal tadi saya dah cerita tentang kehebatan ayat kursi. Kenapa kita perlu beramal dengan ayat kursi? Kemudian saya bawakan cerita Abu Hurairah bersama dengan budak kecil itu tadi. Budak kecil itu adalah syaitan yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW. Dan dalam situasi penceritaan tersebut juga terdapat baginda Nabi SAW. Sekarang kita cuba fahami pula secara yakin apakah yang dimaksudkan dengan ayat kursi itu. Ayat kursi dimulai dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu, Allah. Dalam banyak-banyak arahan, dalam banyak-banyak tugasan kan. Kalau orang bagi tugasan, kalau bos bagi tugasan, kalau orang atasan bagi tugasan kepada kita, jaranglah kita nak kata tolak ni. Kata, oh tak, jarang. Oh tak boleh, jarang. Kita kata apa? Ya, baik bos, baik tuan, baik. Tetapi tengok bagaimana kekuatan ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nampak tak? Awal-awal ayat kursi lagi kita telah menafikan bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Maka lepas ini, kalau ada orang kena rasuk ke, ataupun kita perlukan kekuatan dalaman diri kita dan sebagainya, mulakan dengan kalimat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kerana pada permulaan ayat itu telah pun tertulis tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Rakan-rakan non-Muslim yang berada ataupun sedang menonton di luar sana, ayuh kita kembali kepada perjuangan kehidupan ibu tauhid kita, ibu kepada sang pencipta kita, iaitu kembali kepada Allah yang telah menciptakan kita. Maka tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah mulakan ia dengan cantik. La ilaha illahu huwal hayyul qayyum.
Allah yang maha sifatnya pemurah, Allah yang maha sifatnya kamal wa jamal, Allah yang memiliki kesempurnaan sifat, dan Allah yang memiliki keindahan sifat. Maka ayat yang pertama ini, jadikan dia sebagai kekuatan spiritual kita. Jadikan ia sebagai kesungguhan untuk kita membaca itu, iaitu menafikan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Hayyul Qayyum. Dalam ayat itu juga ada perkataan Al-Hayyul Qayyum. Allah itu maha hidup. Al-Qayyum. Allah itu boleh menguruskan, boleh mentadbir alam ini. Nampak kekuatan, kehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aturan yang sangat lengkap. Allah boleh uruskan dunia ini. Allah boleh uruskan nadi kita, jantung kita. Allah boleh uruskan pernafasan kita. Allah boleh uruskan hujan dan sebagainya. Kerana itulah sifat Allah yang al-kamal wa jamal, kesempurnaan dan keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu berkata Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Bahrul Mazi, bahawasanya surah ataupun ayat kursi ini adalah ibu kepada kemaslahatan ketuhanan. Ibu kepada masalah ketuhanan. Maksudnya apa ketuhanan ni? Ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu dalam bahasa Inggeris teologi dan sebagainya. Maka ayat kursi ini adalah ibu kepada masalah kepada ketuhanan itu. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mulakan ayat kursi ini, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sifat Allah yang maha pemurah, lagi sifat Allah yang maha menghidup, lagi maha mentadbir alam ini. Kemudian kadang-kala kita buat baik dah. Kita buat baik, kita bercakap baik, kita bersifat kepribadian yang baik, sopan santun kita dan sebagainya. Tiba-tiba Allah berikan kebaikan itu, Allah berikan ganjaran itu. Apa kata Allah? Bersyukurlah kamu atas apa yang telah aku berikan. Nampak tak? Jelas kepada kita, kadang-kala kita buat baik, cantik, Allah berikan kesenangan, Allah mudahkan urusan kita, maka bersyukurlah dengan pentadbiran yang telah Allah SWT aturkan kepada kita. Tetapi jangan kita menyesal kalau Allah SWT kita dah solat dah, kita baca Quran dah, qiyamul lail dah, baca Quran, semua kita buat dah. Tiba-tiba Allah uji kita, jangan kita melenting, jangan kita marah kepada Allah SWT. Setiap apa yang Allah SWT aturkan itu semuanya adalah dalam perancangan qadar dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Para penonton yang saya muliakan, kita pergi pula kepada ayat la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah tak pernah mengantuk dalam uruskan dunia ini. Allah tidak pernah mengantuk dalam menguruskan langit dan bumi, cakrawala yang ada. Sebab itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Kita tak, sifat kita sebagai seorang manusia, sifat kita sebagai seorang makhluk yang lain, kita kadang-kala letih, kadang-kala kita tak ada semangat, kadang-kala kita malas, kadang-kala kita mengantuk. Betul? Maka Allah laisa kamitslihi syai', Allah tidak sama dengan mana-mana makhluk. Sebab itu la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Allah berjaga, Allah tidak mempunyai sifat mengantuk itu. Kemudian kita sambung perbincangan itu, la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Dan kadang-kala kita lihat keimanan kita diuji pada ketika itu. Kita rasa was-was dengan apa yang kita baca kan. Ustaz, saya satu hari itu, ini orang cerita pada saya, satu hari itu ada orang kena rasuk. Apabila orang itu kena rasuk, dia pun datanglah baca ayat kursi. Dia pun baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Makhluk tadi gelak. Gelak kan? Sama dengan suasana malam kita ni. Okey, dalam hutan kita ni. Suasana gelak. Lepas tu yang bestnya lagi dia kata gini. Kau tajwid pun tak betul? Agak-agak perawat Islam tadi macam mana rasa dia? Sebab itu apa-apa pun kita perbetulkan diri kita dulu. Dan kadang kala kita rasa awak aku baca ayat kursi, ustaz tu baca okey je, sembuh je, tiba-tiba aku baca tak okey-okey ni. Sebab itu sesuai dengan amalan kita, perawat Islam juga perlu beramal dengan ayatul
ayatul kursi. Okey. Kemudian kita pergi kepada sifat Allah, lahu ma fis samawati wal ard. Apakah kekuasaan yang Allah SWT miliki ni? Waktu kita baca ayat kursi, kita kena tanya persoalan-persoalan ni. Apa yang Allah Ta'ala miliki ni? Allah ni ada apa? Maka ayat kursi menjawab, lahu ma fis samawati wal ard. Apa yang Allah miliki itu adalah apa yang ada di bumi, apa yang ada di langit. Yang kita nampak hari ni lah, gunung ganangnya, makhluk yang lainnya dan sebagainya, semuanya itu adalah di bawah pengetahuan, di bawah pentadbiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Sebab itu, ketika mana kita nak baca ayat kursi, kita kena menginsafi. Diri kita kena menginsafi. Apa ayat tadi? Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Siapa nak tolong? Dalam ayat kursi, man zallazi, siapa nak tolong? Nak tolong kita, nak beri syafaat kepada kita, pertolongan, siapa nak bagi? Apa kata Allah? Akulah yang akan tolong kamu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamulah aku sembah dan kepadamulah kami minta pertolongan. Dalam surah Al-Fatihah itu. Maksudnya apa? Man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Allah kata, aku yang akan tolong kamu ni dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam ayat kursi itu juga ada perkataan, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah ini apakah mempunyai limitasi pengetahuan? Allah ni tahu ke benda kat depan apa akan jadi? Allah ni tahu ke benda kat belakang apa akan terjadi? Nampak tak? Ayat kursi menjawab persoalan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah maha mengetahui apa yang ada di hadapan kamu, apa yang ada di belakang kamu. Nampak? Kecil-kecil zarah pun Allah Subhanahu wa ta'ala tahu. Sebab itu ketika mana kita membaca ayat kursi ini, datangkan ia dengan ta'zimul ayah, datangkan dia dengan kemuliaan ayat itu. Rasa seronok ayat itu sebab seolah-olah ayat kursi ini telah melengkapkan isu kefahaman kita itu. Dan wala ya'uduhu hifdhuhuma, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Apa kata Allah? Allah kata, tak ada berat bagi aku. Tak ada berat. Aku boleh urus. Tak ada masalah langsung. Tidak ada bebanan bagi aku. Maka sebab itu, ketika mana kita ingin membaca ayat suci Al-Quran Karim, khususnya ayat kursi ini, ayuh kita datangkan dengan Al-Haqqul Yakin. Benar-benar kita yakin. Okay? Dan yang kedua, Ainul Yakin. Benar-benar kita memahami apa yang kita baca itu. Mudah-mudahan ayat kursi ini menjadi asbab kepada kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat kursi ini menjadi asbab kita cinta kepada sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para penonton yang saya muliakan, Ahmad Khairul, okey. Kalau dah takut masa jumpaan tu, macam mana nak ingat ayat kursi tu, Ustaz? Okey. Ini soalan daripada Ahmad Khairul. Terima kasih yang bertanya. Kadang-kala kita tergamam. Okay. Dalam buku itu, dalam buku 20 hadis khurafat itu ada dimasukkan jin ataupun syaitan, kalau dia duduk di alam dia, aura dia tu kuat. Alam dia tu maksud apa? Alam dia lah, alam ghaib dia tu. Alam yang kita tak nampak, itu alam dia. Okay. Maka dia akan jadi kuat. Tetapi apabila dia bertukar ke alam makhluk, alam kita ni, kadang-kala tukar jadi ular, kala jengking, makhluk yang lain, orang dan sebagainya, maka kekuatan dia itu dah tak strong, tak kuat dan sebagainya. Tetapi menjawab kepada Ahmad Khairul, Ustaz, kalau tak ingat ayat kursi macam mana? Bacalah ayat apa yang kita tahu. Bacalah ayat-ayat Quran, apa Al-Fatihah. Al-Fatihah ramai orang tahu. Tapi janganlah baca macam tu saja. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Jangan. Baca dengan keyakinan kita kepada Allah. Apabila ada perkataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami sembah dan kepadamulah kami minta pertolongan. Minta pertolongan itu, ya Allah, jauhkanlah ya Allah daripada hasutan syaitan. Jauhkanlah kami ya Allah daripada bisikan syaitan. Minta. Sebab itu sebahagian ayat-ayat yang mempunyai kuasa ini
Ayuh sama-sama kita tadabbur, ayuh sama-sama kita fahami supaya dia mendatangkan keyakinan kepada kita itu. Wallahu a'lam. Ayat ketauhidan. Betul. Ahmad Sulaiman respon ayat kursi, ayat ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Syekh Idris Al-Marbawi, ayat kursi ini adalah ibu kepada masalah tauhid itu. Okey. So, macam mana biasa, kupasan berkaitan dengan ayat kursi ringkas dan padat. Apa lagi yang perlu kita laksanakan adalah tiba masanya kita wujudkan solusi. Okey, solusi kita yang pertama apa ni? Yang pertama, bagi mereka yang telah menghafal ayat kursi dalam keadaan tajwidnya okey, taranyumnya cantik, makhraj sebutan hurufnya dah lawa. Lawa maksudnya bagus, perfect dan sebagainya. Amalkan pada setiap pagi dan petang. Pagi itu bila? Selepas waktu subuh. Petang tu bila? Selepas waktu asar sebelum masuknya waktu maghrib. Ini semua ada sandaran daripada hadis baginda Nabi SAW. Yang pertama. Yang kedua, amalkan setiap kali kita menunaikan solat fardu 5 waktu sehari semalam. Kalau dah 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isyak dan subuh, di situ sudah ada 5 kali kita baca ayat kursi. Kemudian tambah lagi pada waktu pagi 1 kali, petang 1 kali, dah 6 kali, dah 7 kali kita baca ayat kursi. Dan yang terakhir, bacalah ayat kursi ketika mana kita datang di tempat tidur. Nak tidur atas katil, baca sama-sama dengan suami isteri. Jom kita baca ayat kursi. Sebelum tidur baca surah Al-Mulk kan. Atas katil tu, datangkan atas katil, bacalah ayat kursi. Lawan suami isteri bisik, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Baca sama-sama. Mudah-mudahan apa resolusi kita itu akan menjadi satu asbab untuk kita sentiasa dipelihara, tidak diganggu oleh syaitan, laknatullahi alaih. Para penonton yang saya muliakan, InsyaAllah ada soalan tak ni? Keru? Allahu Akbar. Kat mana dah pergi? Okey. So, InsyaAllah berkaitan tentang ayat kursi, kita telah pun buat solusinya. Yang pertama, baca setiap kali selepas solat fardu. Yang kedua, baca setiap kali pagi dan petang. Yang ketiga, jom sama-sama kita hafal ayat kursi. Dan yang keempat, ayuh sama kita amalkan dan tadabbur ayat kursi itu. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah, seperti mana biasa, rancangan Tobat kita ini akan bersiaran secara langsung setiap hari Khamis jam 9 malam. Jangan lupa, dalam pelbagai isu-isu ataupun topik-topik semasa khususnya, insya-Allah sama-sama kita saksikan dan sama-sama kita tunggu dalam rancangan Tobat. Yang kedua, dan setiap kali pagi dan petang. Kalau ada, yang ketiga, kalau ada sebarang cadangan ataupun tajuk ataupun soalan, boleh terus hubungi kita punya kru kita, director kita ni. Director punya nombor ni 014-945-0787. Ada tajuk-tajuk yang ingin dikupaskan. Kalau bukan dalam bidang kepakaran kita, insya-Allah kita akan jemput ustaz-ustaz ataupun pakar-pakar yang di luar sana untuk berkongsi ilmu dengan kita, insya-Allah. Dan sebelum berakhir, di sebelah skrin kanan kita itu ada sebuah buku berjudul 20 Hadis Khurafat dan Tahyul. Buku kru kata jual berapa tadi? Okey, maaf, RM30. Kalau siapa yang order pada malam ini, free postage. Okey, dapatkan pada malam ini, terus WhatsApp director kita K, free postage dia kata. Hari ini dia nak bagi-bagi je. Okey, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita dapat daripada buku itu dan ilmu-ilmu yang peroleh kita daripada media sosial dan sebagainya dapat kita amalkan bersama. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Terima kasih kerana masih setia dalam rancangan Tobat. Mudah-mudahan menjadi asbab kita sentiasa tambah ilmu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.